Oleh yang demikian, saya menginsafi, menyesali dan berjanji kepada diri saya bahawa saya tidak akan mengulangi dengan apa juga cara yang boleh membawa kepada keadaan yang dinyatakan. Saya insaf bahawa tiada jalan pintas ke syurga melainkan dengan keyakinan akidah Islam. Assalamualaikum, hai guys. Hari ini Ketua kepada Ajaran Perjalanan Mimpi yang Terakhir, Puan Masyitah Abdul Jalal ataupun yang menamakan dirinya sebagai Sitah An-Nur mengisytiharkan taubatnya ataupun istitabah di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam di Masjid Sultan Abdul Aziz Shah. Dengan ini saya bertaubat kembali ke pangkal jalan, mengamalkan ajaran Islam berdasarkan sumber pengetahuan dan ilmu yang benar. Dan Brahmin mengucapkan syukur dan tahniah pada Puan Masyitah di atas taubat beliau, dan tahniah juga pada JAIS di atas tindakan pantas mereka untuk menghalang gerakan sesat ini bagi memastikan umat Islam sentiasa terpelihara akidah mereka. Dan kepada pengikut-pengikut Puan Masyitah diharap agar turut sama bertaubat kerana rahmat Allah Azza wa Jal sentiasa terbuka luas. Dan bercakap tentang taubat, mari kita renung satu ayat Allah Azza wa Jal dalam surah Az-Zumar, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampau melakukan dosanya yang banyak, kata Allah, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mengampunkan keseluruhan dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Soalnya, apakah maksud taubat yang diterima? Apa maksud taubat yang bersungguh-sungguh, iaitu taubat nasuha? Kata Imam Nawawi, rukun taubat ada 3. Pertama, kita meninggalkan kemungkaran yang telah kita lakukan. Dia tak boleh, contoh aku dah bertaubat minum arak, tapi arak kat tangan tak lepas. Sebab apa? Taubat kat hati tak boleh. Taubat mesti taubat kita tinggalkan kemungkaran dalam hati kita, daripada mulut kita maupun perbuatan kita. Kedua, kata Imam Nawawi, rukun taubat ialah kita menyesal di atas kemungkaran yang kita buat. Kita tak boleh, alah aku minum arak murah apa barang, aku dulu arak mahal bro. Tak boleh. Kita tak boleh berbangga dengan dosa-dosa kita yang lampau. Kita mesti rasa benci sampai kita rasa menyesal, tidak mahu bercakap lagi tentang dosa-dosa tersebut. Ada juga keadaan dibolehkan untuk pengejaran, tapi itu pun jangan melampau dan masih lagi dalam ruang lingkup kita menyesal di atas perbuatan itu, bukan bangga. Dan yang ketiga, syarat ataupun rukun taubat, kata Imam Nawawi, kita meninggalkan kemungkaran yang lalu. Dan tambah Imam Nawawi, selain daripada 3 rukun taubat ataupun 3 syarat taubat tadi, kata beliau, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Kata Imam Nawawi, sekiranya dosa yang kita buat membabitkan hubungan kita dengan manusia, maka syaratnya 4, iaitu selain daripada yang 3 tadi, kata Imam Nawawi, kalau kita mengambil harta orang lain tanpa izin, kita curi, kita rompak, kita kembalikan. Kalau kita pernah memfitnah orang, kita minta maaf. Kita kena clearkan nama orang yang kita fitnah. Dan kata Imam Nawawi secara spesifik, wa in kanat ghibatan wa istahallahu minha. Dan kalau kita mengumpat mereka, kita mesti minta halal, minta maaf secara spesifik pada orang tersebut. Dia tak boleh minta maaf secara terbuka, secara umum. Okey semua, saya minta maaf ya kalau saya buat salah silap. Tak boleh. Kita pernah mengumpat orang tu, kita kena minta maaf dengan orang tersebut. Kesimpulannya, selagi mana belum datangnya kiamat, selagi mana belum datangnya ajal, pintu taubat sentiasa terbuka. Maka segerakanlah bertaubat, kerana kiamat dan juga ajal tidak ada notification di dalam telefon. Sekiranya kita melakukan dosa kepada Allah, kita minta ampun terus kepada Allah. Sekiranya kita melakukan dosa kepada manusia, dosa kita hanya akan diampun bila kita minta maaf pada orang tersebut. Pada Puan Masyitah, selamat kembali ke jalan yang benar. Dan kepada pengikut-pengikut perjalanan mimpi yang terakhir, ayo turut sama bertaubat, kembali ke jalan yang benar, dan semangat Islam dah ada, dan beramallah dengan Islam melalui kefahaman di dalam beragama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atas mereka, diberikan kefahaman tentang agama.